السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana pada malam ini sekali lagi peluang dan rezeki yang diberikan oleh Allah Tuhan sekalian alam mengizinkan kita untuk menyambung kelas pengajian kita berhubung dengan kelebihan yang dikhaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai kepada kelebihan yang berikutnya, iaitu Allah Azza wa Jal. Pada kuliah yang lepas kita telah bincang kelebihan yang ke-39, iaitu Allah tidak membuka, Allah tidak mendedahkan kepada kita siapa yang diterima amalannya dan siapa yang ditolak amalannya. Kalau tuan-tuan masih ingat, apa yang kita bincangkan ialah bagaimana Allah merahsiakan untuk Nabi kita dan umatnya perkara yang menjadi aib kepada kita semua, iaitu Allah tidak membongkar siapa di antara kita yang diterima amalan dia dan siapa yang ditolak amalan dia. Kita beramal tetapi kita tidak mengetahui sama ada diterima ataupun ditolak. Kedua-duanya menjadi rahsia Allah. Sebab itu kita memperbanyakkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kerana kita tak tahu siapa di antara kita yang amalannya diterima. Bayangkan tuan-tuan, jika kita semua ini dibongkar atau didedahkan, siapa di antara kita yang amalannya ditolak, tentulah ia menjadi suatu aib dan suatu perkara yang memalukan dan mengecewakan kita. Tetapi ia rahsia di sisi Allah. Siapa yang Allah Ta'ala terima, itu pengetahuan dia di dalam ilmu dan juga kehendak dia, dan sesiapa yang ditolak juga menjadi rahsia di sisi Allah. Sedangkan kita baca di dalam kisah-kisah yang terdahulu, Allah Azza wa Jal menunjukkan terus siapa yang Allah ambil amalannya dan siapa yang Allah tolak amalannya. Dan penulis membawakan kisah tentang dua anak Adam, Habil dan Qabil, yang mana mereka ini mengorbankan suatu perkara untuk dipersembahkan kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala terus menunjukkan siapa yang dia terima. Dia menerima daripada Habil, dia tidak menerima daripada Qabil. Jadi kalau kita dapat tahu umpamanya korban yang kita lakukan baru-baru ini, siapa di antara kita yang diterima korbannya dan siapa yang ditolak korbannya di sisi Allah, tentulah dia menjadi suatu perkara yang memalukan atau mendukacitakan kita. Tetapi ia kekal rahsia di sisi Allah. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kelebihan yang ke-39. Kita tengok kelebihan yang ke-40 pada malam ini, kelebihan yang ke-40. Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu Allah memberikan kepada nabi jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang ringkas, perkataan yang pendek, perkataan yang sederhana, sedikit, tetapi maksud kepada kata-kata itu luas dan mendalam. Ini kelebihan Nabi. Dalam bahasa yang mudahnya, cakapnya ringkas, perkataannya sedikit, tetapi boleh difahami dan boleh diambil banyak manfaat. Jadi maksudnya Nabi ni bila dia bertutur, pertuturannya tidak panjang meleret, pertuturannya tidak keluar daripada tajuk, pertuturannya boleh dipahami, pertuturannya ringkas, percakapannya tepat kepada maksud yang nak dicakapkan. Itu adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan buktikan dan tunjuk kepada tuan-tuan contoh-contoh yang mana Nabi ni dia cakap tu pendek, tetapi huraian, maksud, pendapat, faedah daripada hadis tu banyak. Yang ni dia panggil jawami'ul kalim. Cakap sikit, ringkas, tetapi maksud dia banyak. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalil yang menunjukkan bahawa Nabi ini diberikan perkataan yang ringkas tetapi maksud yang luas. Antaranya dalil yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bis-sittin, u'titu jawami'al kalim." Ila akhir hadis lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah telah melebihkan aku di atas sekalian para nabi dengan 6 perkara. Yang pertama, jawami' al-kalim. Perkataan aku pendek, ucapan aku ringkas, kata-kata aku sedikit, tetapi maksud dan maknanya luas. Itu Nabi sebutlah hadis riwayat Imam Muslim. Ada 5 lagi kelebihan Nabi di atas Nabi-Nabi yang lain, tapi tak masuk dalam perbincangan kita. Kita tak sebutlah. Tapi kita nak sebut apa? Jawami' kalim. Okey, nanti kita akan baca contoh-contoh pada tuan-tuan. Dalam kehidupan kita ada orang dia cakap banyak, meleret, tapi kosong, mengarut, merepek, apa orang kata, meraban. Dalam bahasa orang Perak, meraban teben. Saya pun tak berapa nak ni kan, tapi dia cakap tu banyak, dia jenis orang bercakap tapi kosong, tak ada nilai, tak ada isi. Apa dia cakap pun kita tak faham kan. Sebab itu penting dalam tutur kata, dalam ucapan ini bukan berapa banyak kita bercakap, tetapi isi kandungan kepada apa yang kita nak cakap tu. Ada orang dia bercakap 15 minit je, tapi kita dengar tu banyak faedah kita boleh ambil, banyak manfaat kita boleh petik, ataupun banyak poin yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Ada orang mungkin bercakap 2 jam tapi kosong, tak ada apa, tak ada manfaat, tak ada pengajaran dan pedoman yang kita boleh ambil. Mungkin sembang kosong ke, bercakap kosong kan. Yang ni antara perkara yang Nabi SAW diberikan kelebihan dan keistimewaan daripada Nabi-Nabi yang lain. Sebab itu kita kena contohilah. Bila kita bercakap, kita kurangkan perkara-perkara yang tak masuk dengan tajuk, atau kurangkan perkara yang tak bermanfaat kan.
Setengah orang dia cakap Melayu, apa dia bahas, apa dia bincang pun kita tak tahu, kan? Tinggi menyayut, kan? Dan kali orang yang dengar pun tak boleh faham apa satu benar, kan? Apa satu pun tak tahulah. Apa yang hang dapat tak tahu, kami pun tak faham apa dia bercakap, kami pun tak faham apa dia bincang, kami pun tak faham sepatah apa dia mengajar. Apa dia cakap pun kami duduk bila kesian, sekali lagi tak ada orang pula. Tapi tak faham apa, tak boleh apa. Sekali lagi kalau kita pakat-pakat mangkit, dia bercakap seorang-seorang pula, kesian pula kat dia, kan? Dengar bila apa dia nak cakap, tapi tak ada manfaat. Dan orang yang macam ni bahaya, kerana dia akan kena satu penyakit yang sukar diubati. Penyakit apa tu, Imam? Penyakit ini sukar untuk dirawat. Penyakit yang kita namakan syok sendiri. Bahaya. Pasal tu saya kata penyakit ni tak ada ubat. Dia bercakap orang tak faham, dia ceramah orang tak faham, dia mengajak orang tak faham, dia cakap apa pun orang tak faham, kan? Dan dia tak tengok orang faham ke tak. Orang ni kalau faham, dia akan tengok balik, dia akan angguk, dia akan geleng, ada interaksi tau. Kita boleh tahu orang tu faham ke tak faham. Tapi kalau orang duduk lugu tu, dia duduk cakap juga, oi kalut, kan? Pasal tu orang yang bercakap ni kadang macam tu imam yang duk baca khutbah Jumaat. Bukanlah saya sebut umum lah, kan? Dia kena tengok lah juga orang faham ke tak, kan? Kadang-kadang semua tunduk, tak faham apa. Lepas tu tanya, tu imam baca tajuk apa ni? Aku pun tak faham, aku baca ya. Yang ni bahaya. Sebab itu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam sifat khutbah Nabi apa dia? Khutbah Nabi ringkas, khutbah Nabi padat, sampai kepada mesej dan maksudnya. Orang boleh faham apa yang Nabi nak sampaikan. Itu ialah objektif kepada ucapan. Maksud yang kita nak capai daripada ucapan ni ialah orang boleh faham apa yang kita nak sampaikan, apa yang orang nak, yang kita nak orang dapat, itu orang dapat. Itu maksud ucapan tu, kan? Sebab itu orang yang nak berucap, orang yang nak bercakap, tuan-tuan sendiri dengan anak-anak, bila tuan-tuan nak bercakap, tuan-tuan nak dia faham apa yang tuan-tuan nak sampaikan, mesej tu sampai. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah orang yang teruk macam mana pun, dia kata masalah apa dia orang tak boleh faham ni bukan masalah saya bercakap, tapi masalah depa tu memang tak faham. Kan? Orang lain ajak boleh faham, orang tu tuan-tuan faham tak? Berapa banyak faham ni? Badui zaman Nabi, Badui ni teruk tau. Badui ni nomad, orang yang tak ada tamadun, kencin dalam masjid. Dia tak tahu kata teruk tak teruk, bukan dia nak kencin, dia tak tahu kata tak boleh kencin dalam masjid, sampai tu punya teruk. Bukan dia nak kencin, dia memang tak tahu kata tak boleh kencin. Bukan dia kurang ajar, memang dia tak reti. Ada ke orang tak reti sampai tahu tu? Ada. Badui itulah yang dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia tak tahu kata tak boleh kencin, dia pergi panjuk kencin. Badui yang begitu teruk pun, bila dengar Nabi bercakap, dia boleh faham dan dia boleh balik pergi ajak orang kampung dia pula. Badui. Sebab itu bila kita baca hadis ada orang tak boleh faham, takkan dia teruk lebih pada badui? Badui bila dengar Nabi bercakap, bila dengar Nabi berbicara, bila dengar Nabi baca hadis, mereka boleh faham. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW ni yang dengar dia bercakap bukan seorang dua, ramai. Ada orang pandai, ada orang kurang pandai, ada orang bandar, ada orang kampung, ada budak-budak, ada orang tua, ada pemimpin, ada orang biasa. Tapi keseluruhan manusia yang mendengar tutur bicara Nabi, yang mendengar ucapan Nabi, semuanya boleh faham apa yang Nabi cakap. Itu kelebihan Nabi. Macam mana Nabi buat?
Macam mana berlaku benda tu kepada Nabi? Kita akan tengok sekejap lagi di dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Hadirin mukminin, kita sambung sikit. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa bu'ithu bi jawami'il kalim, aku telah dihantar, diutuskan oleh Allah dengan membawa jawami' al-kalim. Nampak? Aku dihantar oleh Allah dengan membawa jawami' al-kalim, suatu perkara yang ringkas tetapi maksud yang luas. Okey. Hadirin mukminin, saya nak ringkaskan juga apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Di kalangan ulama, mereka memberikan tafsiran jawami' al-kalim, perkataan yang ringkas tetapi maksud yang luas, dengan dua makna. Satu, bila Nabi kata aku dihantar oleh Allah bersama-sama dengan aku jawami'ul kalim, sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan jawami'ul kalim itu ialah Al-Quran. Al-Quran. Sebab apa Al-Quran? Okey, tuan-tuan setuju atau tidak? Al-Quran ada 6,000 lebih ayat. Sebahagian orang kata 6. Pendapat ini tidak betul. Dia lebih 6,000 lebih. Kita tak tahu secara tepat. 6,000 lebih. Pasal apa kita tak boleh kata secara tepat 6. Kerana ulama-ulama ni dia berbeza pendapat. Kadang-kadang satu orang ulama dia kerak satu ayat jadi 2. Dia kira ayat tu 2. Sebahagian ulama dia kira yang kawanmu kira 2, dia kira 1. Sebagai contoh, ada yang kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Ada yang kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Jadi bila dah berbeza, yang tu kata yang ni dia kerak jadi 2, yang tu dia kata 1, bila depa campur, orang yang kira 1 tentu kurang daripada orang yang kira 2. Faham tak? Sebab itu jumlah ayat Quran ni tak disepakati. Dia kata 6,000 lebih, 6,376, 6,670, beza, tak ada masalah. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan satu benda yang penting. Quran walaupun dia ada 6,000 lebih ayat saja, 30 juzuk, 114 surah, tetapi keseluruhan aspek kehidupan manusia, sama ada soal rumah tangga, soal ekonomi, soal pemerintahan, soal apa saja dalam hidup ni ada dalam Quran. Sebagai contoh, tuan-tuan nak tanya tajuk apa? Ada orang kata kalau Quran tu lengkap, tang mana cara buat roti canai? Kalau orang kata Quran tu lengkap, tang mana cara tangkap ikan? Pasal dia kata dia cerita habis. Cuba habaq tang mana yang cerita habis tu? Cerita habis tu ada. Quran tak ceritalah satu-satu, tapi Quran telah letak yang dia katakan ringkas tetapi padat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berkelayakan, yang ada autoriti, yang ada ilmu, yang ada kepakaran di dalam tajuk itu, jika kamu orang yang tak mengetahui. Ayat tu simple. Tanya orang yang tahu kalau hampa tak tahu. Dia merangkumi semua tajuk. Tuan-tuan faham tak? Jadi kalau kita nak buat kereta, Quran kata tanya orang yang pandai buat kereta. Kalau nak tanya tentang kesihatan,
tanya doktor-doktor yang pandai dalam bidang kesihatan. Artinya Quran sebut satu ayat tetapi merangkumi puluhan tajuk, ribuan contoh. Itu yang dikatakan ringkas tetapi maksud dia luas. Boleh? Nampak? Dapat? Okey, baik. Sebab itu hadirin mukminin, di kalangan ulama dia kata jawami' al-kalim ialah Quran. Ialah Quran. Manakala pandangan yang kedua dia kata apa? Dia kata pandangan yang kedua menyatakan yang dikatakan jawami'ul kalim ialah hadis-hadis ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntashirun mawjudun fis sunanil ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yang pertama Quran, yang kedua perkataan Nabi itu sendiri pun dah memang ringkas dan padat. Jadi sebab itu hadirin mukminin, bukti tang mana Nabi cakap ringkas tetapi maksud dia panjang. Salah satunya doa. Doa. Betul tak? Okey. Doa yang paling kerap Nabi baca apa dia? Doa yang paling kerap diulang Nabi baca. Doa Nabi banyak, tapi yang paling kerap nombor satu. Bila orang tanya isteri Nabi, tanya sahabat Nabi, doa apa yang paling kerap Nabi ulang baca? Doa apa? Tuan-tuan, doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nombor satu, ranking nombor satu doa tu. Pendek tak? Ramai orang dia tak apa nak puas hati kan? Dia terdoa sikit, ustaz saya nak pergi Mekah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Muqaddimah, puji Allah, selawat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Dah habis pendek. Kita kata Nabi bila tawaf dia tak baca apa-apa doa. Siapa nak baca ikut suka. Nak baca boleh, nak diam boleh, nak baca Quran boleh, nak berzikir boleh. Cuma bila Nabi sampai di rukun Yamani, nak pergi ke Hajarul Aswad, Nabi akan ulang Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia kata baca yang tu ya. Baca yang tu ya. Mudah mudah. Pendek. Tapi kalau kita hurai, apa dia maksud doa tu? Ya Allah berikan kebaikan. Ni saya nak bagi tuan-tuan dapat ni yang kata ringkas tu. Ya Allah berikan kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Bini yang cantik, elok. Masuk tak? Bini cantik, elok, dengar kata, pandai masak, masuk ke tak? Kawan yang bagus, yang rajin tolong, kawan yang pemurah, masuk tak? Rumah yang selesa, yang cantik, yang elok, masuk tak? Apa dia lagi? Kerja yang bagus, menega yang untung, masuk tak? Masuk tak? Habaq mai apa yang tak masuk dalam kebaikan dunia? Jadi kita tak payah duk sebut dah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah bini yang elok. Dapat bini elok, kawan tak elok pula. Ya Allah, bagilah bini yang elok, kawan yang elok, jiran yang elok. Apa dia lagi? Tu imam yang elok, ustaz yang elok. Jiran pula dia duduk tengah. Jiran depan elok, jiran belakang elok, jiran kanan elok, jiran kiri elok. Tak payah duk atuk satu-satu. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Masuk dalam tu semua. Pasal tu pagi-pagi Nabi baca apa? Pagi-pagi. Pagi sekali, petang sekali. Pagi sekali, petang sekali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Cukup. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka,
aku meminta kepada engkau al-afwa wal afiyah, kebaikan, keselamatan, keelokan fid dunya, di dunia, wal akhirah. Kita minta kebaikan, keselamatan, keelokan, kecantikan, segala-galanya di dunia dan akhirat. Nabi baca sekali pagi, Nabi baca sekali petang, masuk semua. Doa Nabi. Nampak tak? Tapi kalau kita nak syarah hadis tu, contoh Nabi minta syurga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku minta syurga. Masukkan aku ke dalam syurga. Cukup. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga, berikanlah aku bidadarinya, berikanlah aku daripada air mata salsabila, berikanlah rumah di dalamnya. Hang masuk syurga, semua hang dapat. Minta syurga. Ringkas. Ucapan Nabi pendek. Antaranya, nampak? Nabi SAW, beberapa hadis yang boleh kita kongsi yang menunjukkan Nabi sebut mudah ya. Apa dia? Antaranya, innamal a'malu binniyat. Semua amalan kena niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hampa akan dibalas berdasarkan apa yang hampa niat. Itu je. Ringkas tak? Nabi tak habaq kata semayang kena niat, puasa kena niat, haji kena niat, apa baca Quran kena niat. Nabi kata semua amalan berdasarkan niat, masuk semua. Ustaz, puasa kena niat tak? Saya dia tanya pula, haji kena niat, semayang kena niat tak? Nabi kata semua amalan masuk dalam niat, kena niat. Ringkas tak? Ringkas. Sepatah yang Nabi kata semua amalan kena niat. Innamal a'mal binniyat. Masuk habis. Apa sahaja amalan kita kena niat, dan Allah akan balas berdasarkan apa yang kita niat. Ringkas. Tapi tuan-tuan, semua benda masuk niat. Itu satu. Yang kedua, sahabat tanya, kami pi ke laut, tak ada apa dia ni, ayam, macam mana kami nak buat? Airnya suci, bangkainya halal. Habis. Airnya suci, bangkainya halal. Saya sebut ni pasal tuan-tuan duduk dekat laut. Nabi kata sepatah ya. Airnya suci, bangkainya halal. Tuan-tuan tak payah tanya, ketam, udang, sotong. Dalam laut ni sabah makneka duk ada. Singa laut, apa lagi? Harimau laut, apa lagi? Segala apa yang ada atas darat ni ada dalam laut. Lembu laut. Sehingga kan di dalam perbincangan para ulama, boleh tak boleh makan duyung? Ada dibincangkan. Boleh tak boleh makan duyung? Bukan dugong, duyung. Duyung. Cuma mereka katalah kalau jumpa duyung pasal apa nak makan, menikah ajalah. Tapi Nabi kata senang. Nabi kata semua bangkai, bangkai lah kan. Bangkai ni sesuatu yang kita mati tak sembelih. Semua yang dalam laut tu, hampa jumpa apa saja dalam laut, semua boleh makan. Walaupun adalah perbezaan pendapat tentang satu dua jenis makanan ni, tapi semua yang dalam laut tu hampa boleh makan. Kalau Nabi nak cerita makanan-makanan dalam laut, jenuh cerita. Ikan saja berapa jenis ikan, kan? Udang, ketam, sotong lagi, semua lalu. Nampak? Ringkas tak? Ringkas. Nabi kata airnya suci, boleh diambil wuduk, boleh mandi, tak ada masalah, boleh berangkat hadas. Makanan laut semua halal, makan, tak ada masalah. Nampak? Mudah. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi SAW sebut apa dia? Kalau kita tengok yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima doa kamu selagi mana kamu tidak tergesa-gesa. Ringkas. Semua doa yang kamu minta semua lulus. Tak payah tanya jenis-jenis doa. Apa sahaja yang hampa minta, apa sahaja yang hampa doa, Tuhan lulus semua. Kecuali satu ya. Apa dia yang hampa kalut dalam minta tu? Sahabat tanya, kalut tu apa Rasulullah? Minta baru 2-3 kali, lepas tu tanya mana dia? Yang tu saja Tuhan tolak, yang lain semua lulus. Mudah.
Cuba mungkin tuan-tuan biasa berkomunikasi dengan budak-budak. Budak-budak ni dia rajin tanya. Kan? Kadang-kadang budak-budak ni dia betul. Kan? Kita habaq satu benda, dia akan faham satu benda tu ya. Kan? Pasal itu budak-budak ni kita kena cerita bagi panjang sikit. Kita kena habaq bagi rendang sikit. Tapi orang tua-tua takkan nak rendang macam tu. Kita habaq sikit dia boleh faham lah. Contoh, bahasa kita pun ringkas. Sekali lagi hang pergi di rumah makan nasi. Tuan-tuan pun faham dah. Dia tak sebut banyak dah. Dia tak sekali lagi pergi di rumah makan nasi. Kita sampai di rumah nampak ada nasi, ada lauk, kita pun ambil nasi, ambil lauk, tuang ayak apa semua. Dia tak habaq lauk, dia tak habaq ambil ayak, dia tak habaq ambil buah, dia tak habaq. Dia habaq makan nasi. Ringkas tak? Tapi maksud dia apa? Makanlah apa yang ada. Kita pun balik di rumah tengok dia duduk makan nasi je. Jawab tak ambil lauk. Dia tahan kita makan nasi je. Hang tak habaq kata makan dengan lauk. Orang macam ni tuan-tuan rasa macam mana? Jenuh tuan. Kita kena habaq ni. Hang sat lagi ini hampir makan nasi, hambuh lauk. Kalau ada sambal belacan, hambuh sambal belacan. Kalau ada ulam, ambil ulam. Lepas dah ambil semua tu gulai ke apa yang ada, hampir tuang ayak dalam gelas. Lepas tu pas hang makan nasi, hang rasa nak minum ayak, hang minumlah ayak tu. Sebab sat lagi kita habaq suruh tuang ayak, tak habaq minum. Dia tuang saja dia tak minum pula. Tuan-tuan faham tak? Kita habaq dia sat lagi tuang ayak tu, dia pun tuang. Sampai kesudah tak minum. Awak hang tak minum. Hang suruh tuang, hang tak suruh minum. Saya ingat orang lagu ni tak ada kot. Kalau ada pun pupus dah. Artinya bahasa kita pun ringkas. Kerana tabiat manusia itu dia boleh faham. Pasal itu bila Nabi cakap benda-benda yang orang boleh faham dan benda-benda yang orang boleh hadam. Boleh? Okey. Baik tuan-tuan. Berikutnya, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW sebut kepada Abu Dhar. Pendek. Nabi pesan kepada Abu Dhar, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah hasanah allati tamhuha. Habis. Perkataan Nabi ringkas. Abu Dhar, takutlah kepada Allah di mana saja hang berada. Bila hang buat jahat, cepat-cepat buat baik, nanti Allah padam hak jahat tu. Habis. Boleh faham tak? Kalau saya kata kat tuan-tuan, takutlah Allah tang mana saja tuan-tuan berada, dan kalau tuan-tuan terbuat dosa, cepat-cepat pergi buat baik. Baik itu akan padam dosa. Senang. Tuan-tuan tak payah tanya dah. Tuan-tuan duduk seorang pun takut, duduk ramai pun takut, duduk depan pun takut, duduk belakang pun takut, di rumah pun takut, tempat kerja pun takut. Tak payah syarah dah, tak payah hurai dah. Dan bila tuan-tuan buat salah, tuan-tuan nak kena buat apa? Istighfar, taubat, buat baik. Istighfar, taubat, buat baik. Apa sahaja buat. Sampai bila? Sampai mati. Simple. Mudah. Tak payah duk hurai panjang-panjang. Hadis Nabi ni simple. Pasal tu bila kita mengajar hadis Nabi, orang boleh faham dan orang boleh terima. Nampak? Nabi kata salat. Bangkit, ambil wuduk, takbir. Simple. Kita pun faham. Sekali kita nak mayang, tapi ambil wuduk, fa asbigh al-wudu, thumma istaqbil al-qiblah, menghadap kiblat, fakabbir, angkat takbir. Simple. Nampak? Kemudian dalam hadis yang lain juga sebagai contoh, Nabi SAW sebut dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi kata, tak mencintai seseorang, tak sempurna iman kamu sehinggalah kamu cinta pada satu orang seperti mana kamu cinta diri kamu. Hadis-hadis ni tuan-tuan semua mudah faham. Nabi kata tak beriman sehingga kamu pi sayang kawan kamu, saudara kamu macam mana kamu sayang diri kamu. Hadis ni tuan-tuan, kita tak payah hadis lain lah. Kalau kita faham hadis ni, kita tak akan buat bagi orang tak suka. Pasal apa? Pasal Nabi kata kalau hampa tak suka benda tu, hampa pun tak akan buat kat orang. Mudah. Nabi tak payah ajak satu-satu. Parkir kereta bagi elok. Tanam pokok bunga jangan sampai masuk rumah orang. Jangan belah kucing sampai duk pergi berak rumah orang. Nabi tak payah ajak benda-benda tu. Ada hadis Nabi tak bagi kucing pergi berak rumah orang? Tak ada. Ada hadis Nabi tak bagi tanam pokok sampai masuk rumah orang? Tak ada. Ada hadis Nabi tak bagi. Hadis-hadis tu Nabi tak kata. Cuma Nabi bagi sepatah ya.
Apa yang hampa tak suka orang buat kat hampa, hampa jangan duk pi buat kat orang. Apa yang hampa suka orang buat kat diri hampa, hampa buat kat orang. Kan mudah. Tuan-tuan suka apa? Tuan-tuan suka kucing pi berak rumah tuan-tuan? Tak suka. Macam tu jangan biar kucing kita pi berak rumah orang. Kan mudah faham. Saya tak biar syarah panjang-panjang. Tuan-tuan tak suka orang tanam pokok bunga sampai kacau rumah tuan-tuan, tuan-tuan jangan tanam pokok bunga kacau rumah orang. Simple. Tuan-tuan tak suka orang parking blok kereta tuan-tuan, jangan pi parking blok kereta orang. Nabi tak habaq. Nabi larang tak pergi parking blok kereta orang. Nabi tak habaq, tapi Nabi kata kalau hang tak suka orang buat kat hang, hang jangan buat kat orang. Nabi kata sepatah tu ya. Depa pi ambil hadis ni, geng-geng perempuan mana tahu? Depa pi guna model kat depa. Kalau hang tak suka orang ambil laki hang, hang jangan ambil laki orang. Oh. Tersandak kita. Macam mana tuan-tuan? Tak buat tuan-tuan angguk. Jangan angguk. Ha? Macam mana nak jawab? Kacau. Kita kata benda yang kita tak boleh buat ke orang ni benda yang salah. Kalau benda tu betul, tak salah, tak langgar hukum syarak, tak apalah. Kalau lagu tu kalut lah kita. Saya bagi contoh macam ni. Saya bagi contoh mudah ya. Dalam kelas, semua orang nak dapat nombor 1. Betul tak? Kita tanya kawan kita, hang nak dapat nombor 1? Aku mau nombor 1. Oleh kerana hang nak ambil nombor 1, aku pun nak ambil nombor 1. Jadi Nabi kata apa yang aku teringin kat aku kena teringin kat hang. Jadi aku akan biar hang dapat nombor 1, aku biar nombor lah tak apa. Pasal macam hang dapat nombor 1 pun macam aku juga dapat nombor 1. Betul ke tuan-tuan? Betul ke tu? Hak tu tak betul. Benda-benda yang tak salah ni kita fight lah. Benda yang Nabi kata kalau hampa tak suka orang buat kat hampa, itu merujuk kepada benda-benda yang salah, benda yang haram. Tuan-tuan faham tak? Ni kita kena faham rincian tu. Kan? Baik. Hadirin mukminin. Kemudian kita tengok sedikit. Masih lagi ada masa. Tajuk tu dah saya ingat dah selesai. Saya ingat dah clear. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan ni tentang gaya Nabi bercakap. Hadirin mukminin. Kita tak nafikan dalam kehidupan manusia, perkara yang paling banyak dia lakukan dalam seharian ialah bercakap. Dia akan bercakap. Hatta kadang-kadang manusia dalam tidur dia bercakap lagi. Kan? Orang yang duk goreng ni, duk jual goreng ni, dia kadang-kadang sampai ke dalam tidur, dia duk goreng lagi. Dia duk tidur. Bini dia kata, "Hai abang, tidur." Astagfirullah. Dia terbawa. Orang yang duk bercakap, dia kadang-kadang dia cakap tau. Dia tercakap dalam tidur dah. Okey, saya nak abang kata manusia bercakap. Dan kita tak nafikan perkataan dan percakapan ini. Nabi mengingatkan kita tentang bahaya dia. Bahaya dari sudut bercakap tu banyaklah, tapi saya nak sentuh sikit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah ibnu Umar, Nabi dah sebut satu benda yang sangat menarik berhubung dengan ucapan dan cakap ni. Saya saja nak sebut hal ni kerana kita sedang bercakap tentang percakapan Nabi, gaya tutur Nabi. Bahasa Nabi itu apabila dia bercakap, semua orang boleh faham dan semua orang tertarik nak dengar. Ini kelebihan Nabi yang Allah berikan. Sebab itu bila orang dengar, sebab itu Nabi ni digelar sihir, sebab bila orang pergi dengar cakapan dia. Tuan-tuan baca dalam kisah Dhammad Al-Azdi, mari daripada jauh, dia dengar saja ucapan Nabi, dia mengucap. Sebab itu kadang-kadang manusia ni, dia tak dengar dari hujah orang, pegangan kita. Mula-mula kita kata benda ni A,
Sebelum kita dengar orang cakap, kawan tu main cakap, mula 100% kita kata benda ni A. Lepas kita dengar orang tu bercakap, kita tanya pula, macam mana? A ke B? Boleh jadi juga yang B tu pun. Yang ni kuasa apa ni? Kuasa apa? Perkataan. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, bahaya ni ucapan ni. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, inna minal bayan la sihr. Perkataan adalah sihir. Hadis Bukhari. Cerita dia, ada 2 orang manusia mai daripada luar Madinah. Dia berucap. Orang-orang Madinah bila dengar dia berucap, orang-orang rasa terpegun, takjub, orang terpengaruh. Dia seorang orator yang hebat, sehingga orang dengar, wih, hebatlah. Jadi orang tertarik tau. Nabi tengok keadaan tu, Nabi nampak. Nabi kata apa? Inna minal bayan la sihr. Kata-kata itu sihir. Di kalangan ulama, antaranya Al-Hafidh Ibn Kathir, ketika dia menafsirkan ayat dalam suratul Baqarah tentang sihir, dia bawa hadis ni. Dia kata ucapan boleh memukau dan menyihir manusia. Saya bagi contoh yang tuan-tuan boleh mudah faham. Kita pi pasar malam, ada niat dah nak beli ubat tu? Ada niat? Bukan tak ada niat, duk kata kat bini, aku bagi free aku tak beli ya. Tu sebelum turun kereta. Tu yang saya nak kata ucapan ni. Turun kereta pi pasar malam. Dengar kawan tu jual minyak. Dia kata, tuan-tuan hadirin, satu hamba Allah daripada Perak mai beli ubat saya, minyak saya. Mai tu anak dia tolak dengan kerusi roda, tak boleh berjalan. Dengan izin Allah Ta'ala, sapu 2-3 kali, selawat 3-4 kali, mangkit tinggal kursi roda kat saya. Satu hamba Allah lagi mai daripada Selangor, 7 tahun dah stroke. Saya sapu belakang sikit, insya-Allah berkat tuan-tuan, insya-Allah. Sapu belakang sikit, sapu tang tumit sikit, doa ke Allah Ta'ala sikit, balik tuan-tuan, dukung bini. Tuan-tuan dengar. 3 botol. Balik masuk dalam kereta, tu bagi tahu kat bini. Abang, tadi kata tak mau beli balik 3. Itu yang kata sihir tu. Manusia ni kadang-kadang benda yang betul, tapi bila dia dengar ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan, ceramah-ceramah yang bermain, dia boleh terpengaruh, dia boleh terpedaya. Itu yang tuan-tuan dengar geng-geng scammer, geng-geng apa lagi? Geng-geng yang duk jual benda-benda gores dan menang tu. Kan? Kita bukan tak tahu kata benda tu salah. Duk dengar banyak kali lah. Tapi bila dia dengar, dia cerita sikit, dia goreng sikit, kita terpedaya, kita terpengaruh. Itu yang Nabi kata, inna minal bayani la sihr. Sebab itu hadirin mukminin, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, jangan nilai kebenaran itu daripada kata-kata yang menarik. Jangan ukur daripada penyampaian yang menakjubkan, tapi dengar isi kandungan tu. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang yang dia tak boleh bercakap, dia sampaikan betul, tapi dia ada isi kebenaran tu ada pada dia. Satu orang tuan-tuan mungkin dia cakap pandai, hadis palsu, cerita dongeng, tapi dia pusing, kita boleh percaya hak burung tu. Itu yang kata inna minal bayani sihr. Pasal itu Nabi SAW mengingatkan kita tentang khutbah, pemidato umat ni, akhir zaman ni. Mereka bercakap sehingga manusia terpegun, terpedaya. Kan? Hadirin mukminin, hati-hati. Sebab itu kita bukan nilai ukur pada kepetahan berbicara,
Itu satu anugerah Allah bagi dekat dia. Tapi kita tak ukur kepetahan berbicara, kepandaian dia bersilat kata. Tetapi yang menjadi neraca kepada kebenaran itu ialah fakta. Fakta. Sebab tu tuan-tuan jangan terpengaruh orang yang bercakap sendu sendat. Tuan-tuan, duk buat lembik leher, duk buat nak tayak-tayak. Tak. Dan juga kita jangan duk terpedaya dengan orang yang cakap dekah apa semua. Tak. Kebenaran itu bukan duduk pada sentimental nada sedih. Kebenaran itu bukan duduk pada pidato yang berapi-rapi. Kebenaran itu letak pada qala Allah wa qala Rasulullah. Saya tak kata bila kita bercakap kita bercakap bagi orang faham, bercakap bagi orang menarik, tetapi itu bukan penentu kebenaran. Sedap dia ceramah. Syok dia ceramah. Betul lah dia cakap. Habis jahanam. Pasal apa betul dia cakap? Pasal hang syok dengar. Mai kat kawan tu cakap betul tapi tak syok. Kita masalah dia, kayu ukur kita apa dia? Syok dengan tak syok. Sedih dengan tak sedih. Menangkap. Ni bukan juara lagu. Syok tak syok. Setengah orang dia ni syok ceramah. Apa dia kata? Aku percaya. Pasal apa hang percaya? Pasal apa hang terima? Syok. Mai dengar kau tu mengantuk kau ni, boleh pakai tak betul. Dak yang bagi mengantuk pun kena berubahlah. Janganlah tak duk kira nak bagi mengantuk. Saya cakap benda betul, depa pergi mengantuk pasal apa? Dah hang menceramah bukan kata hang mengantuk, nyamuk pun mengantuk. Kan? Tapi saya nak bagi nasihat kat tuan-tuan bila Nabi kata inna minal bayani la sihr. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan kata-kata yang manis. Betul? Terutama sekali wanita. Kena ingat, jangan terpedaya dengan kata-kata manis, janji-janji manis seperti menanam buluh di bibir. Kena nilai perkataan dia. Baik. Hadirin mukminin. Ada masalah? Ada masalah? Bahaya juga. Ada ya? Ada masalah tak ada masalah? Habis lah. Salah satu bahayanya bila kita tak perasan kata habis ni. Apa? Azan lah? Internet tak ada? Tuan-tuan tengok masuk tu tak? Saya tak mau kacau azan ni. Masuk Sepakat ke tak? Sepakat. Okey, muazzin, kita memberi laluan kepada muazzin untuk azan dulu. Sekejap lagi saya akan buat kesimpulan daripada apa yang kita sebut dengan jawami'ul kalim, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita kena habaq
Baik, okey. Kesimpulannya, pertama, kita mencontohi Nabi SAW di dalam pembicaraan baginda. Kita bercakap bila perlu. Hikmah, kita katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ada 3 perkara yang tuan-tuan kena pastikan ada, maka dia jadi hikmah. Hikmah ni, yang kata hikmah, dia kena ada 3 perkara. Yang pertama, kalau ada ni, artinya pembicaraan dia, perkataan dia, ucapan dia itu hikmah. Hikmah ni apa? Hikmah bukan lembut, Assalamualaikum, Pak Habak, tak. Hikmah juga bukan Assalamualaikum, Pak Habak, oi, ada jenis jekah tak berdandat. Tak. Hikmah apa dia? Okey, nombor 1. Hikmah ialah bercakap pada orang yang sesuai. Pertama, hikmah ni apa? Kena tengok. Hikmah ni mudah faham. Kena tengok siapa kita bercakap. Tuan faham tak? Okey. Kalau kita bercakap mengenali, dia panggil audien, hikmah lah. Tuan-tuan, ialah orang awam, masyarakat yang pelbagai latar. Ada yang high education, ada yang ni macam-macam lah. Maka kita tengok tuan-tuan, laras bahasa kita, isi kandungan kita jangan tinggi dan jangan low sangat. Faham tak? Baru hikmah. Saya selalu bagi contoh mudah ya. Contoh mudah. Seorang doktor di klinik Kuala Palih, mai satu makcik kampung warna-warni, gatai atas belakang, 3 malam dah tak boleh lena. Makcik tu pun mai pekat kola, cakap Assalamualaikum, Pak Habang, gatai menyam atas belakang. Doktor di Kuala Palih tu, dia pun tengok, ni ada aku mandi tak lap ke, pakai baju peluh-peluh, kayak. Oh, kayak. Lepas tu balik pergi sapu, yang duk pakai baju peluh-peluh, mandi lap pergi kering. Biar 2-3 hari, kalau kering kalau tak kering kita tukar ubat. Hikmah. Makcik tu pun boleh faham, kata dia yang gatal menyam tu kayak. Balik pergi sapu ubat. Kalau doktor yang tak hikmah, mai makcik kampung warna-warni kau lah gatal menyam lah. Oh, ni ada sejenis bakteria. Bakteria ni dia telah membiak, dia punya spora tu telah berakang. Dia telah berakang tu menyebabkan adanya osmosis di dalam kulit makcik. Tindak balas itulah yang mengakibatkan adanya sejenis penyakit leptospirosis. Kau ni memang benar-benar kampung warna-warni, transformasi diraja. Yang kerja dia duk buat putu mayam, siang buat ikan kering. Bahaya ke doktor? Nak kena operation ke apa? Ada berapa tahun lagi makcik boleh hidup ni? Pasal dengak tu. Tu tak apalah, makcik balik ambil ubat ni, krim ni, makcik sapu krim ni pula dia ceritalah. Makcik tu balik 3 hari tak makan. Jumpa satu doktor yang mungkin dah lama kan. Dia tu hari tu pergi klinik, doktor muda tu kata penyakit apa tau, suruh sapu. Dia terbuka main nak tengok. Kayak Allah, kayak ke? Cuba kau dia habak kayak, tak faham. Nampak?
Yang ni dia panggil hikmah, iaitu mengenali siapa. Kadang-kadang mari perbahasan bercakap, dia syok sendiri. Bukan dewan kuliah universiti. Betul bila orang tak boleh faham ni marah orang. Anda tidak hikmah. Sebab itu ada kata-kata yang disandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Nabi suruh kami bila nak bercakap dengan orang, kena tengok tera mana tahap akal mereka, boleh faham ke tak. Kalau mereka tak boleh faham, perendah. Kalau mereka boleh faham, petinggi. Tapi hampa kena faham siapa dia hampa bercakap. Bercakap dengan budak-budak, bahasanya tentu tak sama dengan orang dewasa. Cikgu yang mengajak, pasal tu pensyarah yang di universiti belum tentu dia boleh ceramah depan budak-budak. Bukan sama. Sebab itu yang kata hikmah tu. Sebab itu mungkin ilmu dia banyak, tapi dia tak ada hikmah. Dia tak boleh nak mengenali siapa di depan dia. Maka dia bercakap, dia orang pun tak faham. Itu tak hikmah. Boleh? Dapat? Okey, itu satu. Yang kedua, orang. Yang kedua apa dia? Hikmah apa dia? Satu, tuan-tuan ingat, orang. Tajuknya orang. Siapa duduk depan kita? Kita bercakap dengan siapa? Nombor dua ialah masa. Masa. Bila kita sesuai nak bercakap dengan kawan tu, orang tengah marah, tak sesuai untuk dinasihati. Faham tak? Kita nak bercakap dengan satu orang, nak kata hikmah tu, kena tengok time elok, timing tu elok tak? Laki kita balik tengah duk angin, tengah duk marah, tengah duk ni, jangan duk pergi sembok tak ketahuan lah. Sat lagi ibu tunggal. Faham tak? Tuan-tuan, biasa dengar hadis Ummu Sulaim. Ummu Sulaim biasa dengar hadis Ummu Sulaim mak Anas. Anak dia mati tu tak? Anak dia mati. Bini dia, laki dia balik, tengok yang kata hikmah ni, hadis ni ajak hikmah. Kita laki kita balik tak tahu nu, mungkin masalah apa semua kita tak ada baca apa dah. Perang. Dia dengan duk hangat sini, masuk hangat sini, tahu dia macam gunung berapi tu. Dia duduk melegak dah, boh kita meletus terus. Pasal itu tuan-tuan, dia nak kena tengok timing elok. Kan? Okey. Ummu Sulaim, laki dia balik mai. Sepatah apa dia tak abang kata anak dia mati. Kawan balik mai ni daripada perang ni. Tengah duduk kan? Anak dia tanya, anak kita mana? Okey, tak ada masalah. Dia pun jamu, nasi, makan apa semua, layan ni suami dia apa semua, nampak suami dah kenyang. Pasal apa? Beza tak bercakap dengan orang lapar dengan bercakap dengan orang kenyang? Beza kan? Orang tengah lapar ni dia hangat, orang kenyang dia lain. Tadi pasal apa yang nak marah tadi, ku lapar ni, kenyang ni lain. Dia bagi kenyang apa semua, dah dia bersama dengan suami dia apa semua, zahir batin apa semua. Dia tengok suami dia okey, timing elok. Tu isteri yang cerdik tu, timing tu. Dia tabang. Kalau orang bagi kita pinjam barang, kita kena bagi balik. Kita kena bagilah kat orang. Dia Allah bagi kita pinjam anak kita dia ambil balik meninggal. Suami dia marah, tapi tuan-tuan bayangkan situasi yang kalau balik-balik anak kita mati lah. Macam mana? Tuan-tuan faham? Pasal itu orang yang tengah sedih, kita tak boleh pergi duduk menambahkan lagi kerungsingan dia. Timing tu kena elok. Pasal itu kadang-kadang ada benda yang Nabi melewatkan. Ni Nabi yang ajak tau. Ada benda yang Nabi tak cakap pada masa tersebut. Nabi menangguhkannya kerana masa yang belum sesuai. Nabi ambil kira ni. Masa ni, timing ni. Kena ambil kira. Pasal itu Quran pun turun beransur-ansur. Dia ambil kira masa. Pasal itu ayat ni turun, tengok masa dia bila. Ayat tu turun masa dia bila. Pasal apa? Nak bagi sesuai dengan masa tu. Itu salah satu sebab kenapa Quran turun beransur-ansur. Okey, itu nombor dua. Nombor satu kena tengok orang, nombor dua kena tengok timing, masa yang sesuai. Itu baru hikmah. Walaupun kita cakap benda betul, tapi
Timing tak kena, tak boleh. Pasal tu nak tegur orang pun kena tengok kat masa tu. Tak, saya tegur benda betul. Betul lah hang tegur benda betul, tapi masa tak kena. Dia tak boleh terima. Okey, number 3. Apa dia? Isi yang kita nak cakap tu biar bersesuaian dengan orang yang nak dengar. Maksudnya benda tu biar sesuai. Tajuk ni sesuai orang macam mana, tajuk ni orang sesuai macam. Cukup ketiga asas ni, hikmah, orang akan boleh terima, insya-Allah. Kan? Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, kelebihan yang ke-40, Nabi diberikan perkataan yang ringkas, ucapan yang pendek, tetapi maksud hadisnya sangat panjang. Kalau tuan-tuan nak tengok lagi, beli buku hadis 40 Imam Nawawi. Beli buku hadis 40 tu, tuan-tuan tengok. Hadis-hadis dia pendek. Hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi semua pendek-pendek. Ucapan Nabi pendek, tak panjang. Tapi tuan-tuan tengok huraian dia. Kadang-kadang kita mengaji hadis 40 bertahun-tahun tak habis. Satu hadis kita syarah. Hadis Nabi sikit lah. Sebagai contoh, Nabi kata apa? Al-Muslim, orang Islam, siapa yang selamat dari mulut dia dan selamat dari jahat tangan dia. Orang Islam ni, mulut dia, orang selamat daripada man salimal muslim min lisani wa yadihi. Orang Islam ni orang selamat daripada jahat mulut dia dan jahat tangan dia. Sikit lah. Kalau kita syarah, saya ingat 3-4 hari tak habis. Selamat dari mulut, fitnah, ghibah, mengumpat, mengata, mencarut, mencela, tangan, pukul, macam-macam, menulis. Tu syarahan dia. Apa yang Nabi kata? Kalau orang betul-betul dia Muslim yang baik, mulut dia tak menjahanamkan orang lain, tangan dia tak merosakkan orang lain. Tu yang duk komen tak elok tu, yang komen pelik-pelik, yang komen buruk-buruk tu, tak selamat tangan dia tu. Nampak? Kan? Kita kena ingat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.